molekkan ibadat. Mudahlah sebutlah apa nak sebut pun, asal yang baik. Semoga kita semua selamat, terselamat dunia dan akhirat, sama terselamat dunia dan akhirat. Kita nak fi dunia hasanah wa fil akhirah hasanah. Dunia selamat, selamat kita di dunia rohani dan jasmani, zahir batin. Jasmani kita hidup bahagia di dunia, kita nak ada kenderaan, ada rumah, ada anak isteri, dak berhutang gada nak beli beras bagi makan kanak, dak menyusah korang. Tu orang panggil hasanah dah tu. Bukan mesti pakai helikopter. Bukan pakai mesti berabus baru orang panggil hasanah. Walau mutu buruk pun, gendong bini duduk laraga pun, faham? Hasanah dah tu. Kan yang baik. Tak ada kita apa-apa rasa duka cita dan sebagainya. Akhirat pula hasanah, iaitu ada bekal. Semayang cukup, puasa cukup, ilmu ada. Soalan yang seterusnya, saya sering kali diburu oleh perasaan cemas dan bimbang takut-takut kalau amalan saya tak ikhlas. Lantaran itu tidak diterima Allah. Bagaimana cara untuk mendapatkan hati yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah? Apakah nasihat buat saya dalam masalah ini? Baik. Ni juga biasa kadang-kadang aku ikhlas kedok Tuhan terima kedok. Kita tengok jawapan ni. Takut-takut ada orang tu dia lebih sangat takut. Sebab tu dia ni kita ada dua kena ada. Sebagai hamba Allah. Yang pertama takut. Takut Tuhan tak terima, takut tak sah, takut tak ikhlas. Yang kedua harap Tuhan terima walaupun cedera, harap Tuhan bayar pahala walaupun molek, harap Tuhan lepaskan daripada azab walaupun banyak dosa. Dua sekali. Senjata kita tu. Sedak jadi kena dua. Soal ikhlas atau tidak seorang itu tiada siapa yang dapat mengetahui. Ikhlas adalah rahsia Allah. Hanya Dia yang maha mengetahui keikhlasan hamba-hambanya. Cuma apa yang perlu kita lakukan setiap kita hendak menunaikan perintah Allah, hati kita mengharap rahmat dan kasih sayang agar Allah terima amalan yang kita lakukan. Setiap kali hendak menunaikan perintah Allah, hati kita mengharap rahmat dan kasih sayang agar Allah terima amalan yang kita lakukan. Caranya, jangan terus buat ibadat. Contoh nak sembahyang masih berdiri itu, sekurang-kurangnya 1 detik di dalam hati kita, ya Allah, terimalah sembahyang aku kali ini. Biar ada kau uduh-uduh gitu. Jangan terus Allahu Akbar lalu. Nak pergi ke Mekah tu dalam perjalanan naik kapal terbang, biar kau ada kau akan 10 minit. Ya Allah ya Tuhanku, terimakanlah hamba-Mu datang kepada rumah-Mu ini. Kata guna-guna pun aku nak mari payah dah. Mungkin sekali ni aku boleh mari, hari lain belum tentu boleh mari. Terimalah ibadat aku ini. Tak ada gitu kat berat nana. Orang pusing-pusing. Orang pergi jabar rahmah. Orang naik uta lah kita. Tak ada pun perasaan harap daripada Allah. Ni balik 3 keping habis tengok CD. Tak daripada Bang Sepang sampai Arab Saudi habis 3 cerita. Setiap amal ibadah kita elok sertai dengan 2 sifat, iaitu rojak dan khauf. Rojak kena ada rojak, bukan rojak. Rojak tu rojak keling. Rojak iaitu harapan. Kita kuat harapan pada Allah. Berharap sangat Tuhan terima kita. Pas semayang kita tak pakai kawan. Kalau kita nak kira, nak banding semayang kita dengan semayang para Nabi, semayang para sahabat, tak dang lah kita. Sahabat semayang burung singgah dia atas kepala. Seorang sahabat ni semayang dalam kebun dia. Dia gigi gali kebun dia tak masuk air. Dia pun gali semula nak masuk air. Jadi sampai masuk asar dia pun semayang. Semayang dia khusyuk tak gerak. Lama pula ni baca surah panjang-panjang. Burung ingat kayu beti tapala. Mana khusyuk ni semayang. Kita rimah takut tengok kita semayang. Nak rimah lalu berapa rimah lagi ni. Dah berkelepar kali. Garu situ, garu sini. Khauf mana takut. Takut Tuhan balas dosa kita. Takut Tuhan tak terima semayang kita hak uduh ni. Sifat rojak bermakna harapan. Kita hendaklah sentiasa berharap kepada belas kasihan dan rahmat daripada Allah, supaya tidak mudah putus asa dengan Allah dan malah beramal kerana merasakan apakah amalannya terima Allah atau tidak. Rasaan ini sebenarnya baik. Sebab jangan kita bila kita semayang garanti dah Tuhan terima. Bila kita makan garanti dah aku Tuhan terima haji. Jangan garanti gitu. Tuhan tak suka kita garanti gitu. Kita nak, kita kata dalam hati kita harap benar pada Allah menerimanya. Mereka yang tidak ada sifat rajak boleh membawa kepada buruk sangka dengan Allah. Ia tidak yakin Allah itu maha penyayang lagi maha pemurah.
Dan amat belah kasihan pada hamba-hamba yang tak rapah dah aku, tak oleh dah aku, Tuhan pakai tak terima dah, maka orang ni memperkecilkan rahmat Allah. Tuhan tak suka pula. Jadi kita jangan lebih kena sama rata. Jangan takut tak tahu benda. Nak takut dah lalu siapa tak juru arah hidup. Jangan harap siapa garanti. Nak dua-dua kena ada, harap dan takut. Selain daripada itu sifat khauf, berarti takut pula juga ada. Takut dan cemas seandainya amalan kita tak diterima Allah tanpa adanya sifat khauf, seorang itu akan senang hati bila beramal sedikit, sudah yakin ia sudah layak masuk syurga dan rasa Allah mau menerima setiap amalan. Orang ni tak ada khauf. Tak ada takut sikit. Ini orang yang sombong dengan ibadat. Lepas tu dia hidup surga, dia berasa dia hebat sangat dah. Orang ni tidak ada khauf. Kemungkinan amalannya itu dipenuhi dengan sifat riak, ujub dan sebagainya. Golongan ini akan tertipu dengan banyak amalan yang dilakukan. Riak ni kalau amal banyak Tuhan tak terima, apa tahu sikit macam kita. Bal'am ibnu Ba'ura dia banyak beramal. 1000 rakaat tahajud pada waktu malam. Hak sunat je 1000 rakaat. Daripada pukul 9 malam sampai waktu subuh. Buat ibadat. Tuhan tak terima bersa pasal riak. Tu banyak dah kita sikit pula dah bilang butuh jari kaki dah habis lagi rakaat tahajud kita. Dah 4 bulan dah bangun kali, 4 tahun sekali bangun Piala Dunia. Faham? Bukan tahajud. Dah bila dah sikit riak pula balik awal tu. Sebab itu sifat khauf dan rajak perlu diseimbang agar ia stabil dan hilang buruk sangka dengan Allah. Selain daripada itu perlu juga seorang itu merasakan dirinya hamba. Ingatlah, kita pegawai ke, menteri besar ke, Perdana Menteri ke, Presiden ke, Raja ke, Agung ke, sahaja pangkat kita yang sebenar. Orang lain tepek pula ke Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala. Faham? Sahaja orang lain tu tepek pula ke. Kita tengok potong wira berhenti depan kita. Zop soy. Dia tulis itu wira. Lepas tu pas pada wira tu banyak lagi tulis tieng. Tak sabar. Tulis ni Ricardo lah, macam-macam buat tepek-tepek. Hak tu bukan tu. Hak betul wira tu lagi. Hak tu tepek saja, faham? Sementara kat dia ada. Yang benar wira tu lah. Dicabut wira pun tetap wira. Mubuh punggung wak segel pun wira. Ubuh bonek depan BM pun wira. Maka kita agung ke, nyadaknya ke, orang kelaut ke, ngarah perikanan ke, hamba Allah Ta'ala. Kalau kita berfungsi sebagai hamba, sama. Mana kalau agung tak semayang, raja tak semayang, presiden tak semayang, merata dunia tak semayang, semua Tuhan celah dalam kuali api neraka lagi. Celut tepung lagi. Tak ada kira. Mu pemasuri ke, timalang pemasuri ke, tuan puteri ke, asal kita khani jabat anu letung lagi. Tak ada kira siapa-siapa. Setiap amalan yang dilakukan adalah kerana ia merasakan dirinya hamba yang mesti taat dan patuh pada Tuhan yang di Tuhan semesta alam. Soal ikhlas atau tidak, kita serah pada Allah Ta'ala yang menilai. Mari datang nak menunjuk orang, buang. Mari rasa tidak kerana Allah, istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Kalau tengok semayang, kalau di luar semayang, mari nak menunjuk orang, istighfar mulut. Astagfirullahaladzim. Kata gitu. Jadi mudah-mudahan Tuhan akan sentiasa mengembalikan amalan kita yang telah hilang dengan sebab riak di masa lalu. Kemudian serah kepada Allah. Apa yang penting ialah cuba berupaya untuk membersihkan niat dan hati setiap kali melakukan ibadah. Sebab tu tiap-tiap kali ibadah biar bersih dulu daripada segala benda-benda yang karut-marut. Kalau tak ada mari gangguan, alhamdulillah. Tapi kalau mari ada gangguan, nak suruh tunjuk korang, rasa sunat nak suruh kabur korang, derma nak suruh cerita sikit korang biar orang tahu, hal tu kita tolak awal-awal lagi. Tahu dah mu syaitan nak bunuh kaku. InsyaAllah dengan cara demikian Allah akan menilai ibadah kita walaupun ia sedikit. Sebaik-baik amalan itu biarpun sedikit, tapi ia ikhlas kerana Allah, tidak kerana siapa pun. Kita baca Quran suti, Quran 30 juzuk, niat nak menunjuk-nunjuk suara kita sedap, tak ada pahala. Kita baca satu surah je, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Tapi nak cari keredaan Allah, boleh pahala, masuk syurga. Jadi fikir situ. Kerja nak gaji lah. Kalau kerja tak ada gaji, dia panggil sukarela. Cuma sebagai panduan kita untuk menilai sama ada sesuatu amal itu ikhlas kerana Allah atau kerana selain daripada Allah, ialah bila dia dipuji kerana melakukan satu amalan, dia tidak bangga dengan pujian ataupun hatinya rasa berbunga. Nampak? Jadi ingat, kalau orang puji kita, jangan kita bangga.
Suka kerana dipuji sedikit saja tak apa.